السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Baik. Jadi malam ni kita sambung hadis kita. Kita berada pada bab muraqabah atau benar bab taqwa. Berada pada bab taqwa, dan insya-Allah kita akan masuk hadis yang pertama dalam bab taqwa. Bab taqwa, ataupun kalau daripada awal kitab, ini adalah hadis yang ke-69 ya. Hadis yang ke-69. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok hadis 69. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qal, makna dia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an dengar hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sampaikan, sampailah pada kita. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an qal, dia berkata, qila ya Rasulullah man akramun nas. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang tanya Nabi lah. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Orang tanya Nabi, man akramun nas, siapakah manusia yang paling mulia? Jadi kita tengok apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita manusia, yang paling mulia ni yang kaya lah. Yang kaya, yang ada pangkat, yang terkenal, ramai pengikut, banyak pengaruh, orang nampak hebat lah, orang nampak mulia. Tapi yang dijawab oleh Nabi SAW apa? Ataupun ada pangkat, gelaran dan sebagainya. Qal, kata Nabi SAW, bila ditanya siapakah manusia yang akramun nas, yang paling mulia, maka kata baginda Nabi SAW, atqahum, manusia yang paling mulia, yang paling tinggi darjatnya adalah yang paling taqwa. Itu paling mulia. Hatta duduk dalam masjid ni, saya duduk kat depan tuan-tuan, duduk atas kursi, bukan makna saya lagi mulia pada tuan-tuan, bukan. Ataupun mana-mana ustaz, tok guru, tuan guru, bagilah gelaran apa pun, mufti, yang paling mulia adalah atqahum, yang paling taqwa. Itu paling mulia. Kalau dia kerja cleaner sahaja di highway kan, tapi dia bertakwa, dia lebih mulia daripada ustaz-ustaz, tok guru yang tak bertakwa. Ada je ustaz yang tak bertakwa, bukan tak ada. Syarikat tu dah jelas. Contoh, ada satu syarikat kan, orang viral hari tu. Syarikat saya tak naklah sebut dalam ni, daripada Korea Selatan. Syarikat ni dia dah tulis dah
dia ditubuhkan untuk membiayai badan-badan kristianisasi dunia. Dia memang jelas sebut dalam website dia. Ditubuhkan ni, dapat keuntungan ni memang untuk supply pendakwah-pendakwah Kristian seluruh dunia. Dan untuk tuan-tuan tahu, kalau tuan-tuan tak pernah masuk di Lenggong ke, di belah orang asli tuan-tuan, Gerik ke, dalam tempat-tempat orang asli tu, pendakwah Kristian mai daripada seluruh dunia. Jepun ada, Korea Selatan ada, Amerika ada, seluruh dunia mai. Malah ada satu pakcik dia cerita kat saya, dia duduk Selinsing, dia rajin masuk. Ada satu kampung orang asli tu di Lenggong tu, semua Islam. Tapi sekarang ni Kristian semua. Tinggal 5 keluarga sahaja. Dan 5 keluarga ni hebatlah. Mereka orang asli. 5 keluarga ni disebabkan kampung yang asal dah Islam semua jadi Kristian. Punca dia tu lah, pendakwah pada Korea, pendakwah daripada merata dunia. Dia duit banyak. Antaranya syarikat tu. Syarikat tu. Jadi yang 5 orang asli ni, mereka pindah ke kampung sebelah buat lain. Tak boleh nak hidup, habis semua jadi Kristian. Sebab Kristian ni pandai. Dia bukan oi masuk Kristian, bukan. Dia bentangkan kesenangan. Betul tak? Bagi istro, bagi duit, tanya khabar, sakit beli ubat. Lama-lama goyang lah tuan-tuan. Itu cara Kristian. Dakwah bilhal. Hebat tu. Dakwah dengan apa? Dengan praktikal kan. Jadi orang senang goyang lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, badan ni, jadi jangan tuan-tuan pelik di seluruh dunia pendakwah Kristian memang ramai. Hebat. Dan mereka bergerak memang cukup hebat, sangat tersusun, duit mereka banyak. Malah yang jadi pendakwah Kristian ni jangan risau. Anak isteri tu semua mereka supply lah. Cukup makan dah. Beza kita dakwah Islam, betul tak? Banyak ustaz-ustaz main mengajak ke, mengata kena cari rezeki lagi untuk anak isteri. Mereka tak, pendakwah Kristian ni kalau dah jadi pendakwah Kristian seluruh dunia, bab anak isteri jangan risau, kami tanggung semua. Ditanggung beres. Jadi senanglah dia nak berdakwah. Tu yang ada pendakwah Kristian duduk berpuluh tahun. Saya ingat ada satu ceramah ustaz, dia pergi di Afrika, dia jumpa satu orang perempuan tua dah. Jadi dia, rupanya perempuan ni di Afrika, dia menjadi pendakwah Kristian di sana. Tanya perempuan ni berapa lama dah duduk? Dah 70 tahun. Kahwin siap dapat apa semua lagi. Anak Kristian lah. 70 tahun tuan-tuan dakwah Kristian. Tak apalah, syarikat ni saya tak nak sebut nama dia lah. Syarikat ni produk ni katanya bagus. Dia ambil produk yang bagus-bagus daripada Korea Selatan tu. Produk kecantikan, ubat, suplemen, yang bagus-bagus ni lah. Orang kata orang makan sihat lah apalah. Jadi ada ustaz masuk, betul tak? Mula-mula tak tahu. Mula-mula sebelum terbongkar mereka punya kerja ni, ramailah ustaz masuk. Sampailah dibongkarkan ini adalah satu syarikat yang memang ditubuhkan, diasaskan untuk biayai projek Kristian. Jelas dia sebut. Kalau kita pergi kedai orang bukan Islam, kita beli barang, dia dapat untung, lepas tu dia nak beli berhala ke, dia nak bagi dekat kuil ke, itu urusan dia, betul tak? Mana kita tahu. Tapi kalau badan yang dah jelas menunjukkan badan ni nak tolong dakwah kristianisasi, kita tak boleh join. Jadi ada pendedahan. Bila ada pendedahan, saya boleh puji seorang lelaki tu, nama dia Afian Makrawi, ya tuan-tuan kenal lah. Dia ni penasihat kewangan. Dia pandai lah buat kewangan Islam. Dia antara leader terbesar di Malaysia. Dia ada 2. Satu lagi doktor Perak, saya tak nak sebut nama dia. Tapi bukan doktor Islam, doktor pakar motivasi lah. Terkenal lah di Perak ni. 2 orang. Mereka ni sebulan dah 200,000 lah. Sebulan syarikat tu bayar 200,000. Kiranya kalau duduk 5 bulan dah 1 juta. Betul tak? Sebulan 200,000 syarikat tu bayar. Sebab ni pun leader nombor 1 lah untuk Malaysia ni ataupun untuk Asia tuan, saya tak ingat. Jadi bila didedahkan oleh seorang pendakwah, Firdaus Wong Wai Hun, tuan-tuan tahu kan Firdaus Wong Wai Hun ni, dia yang dedahkan ini adalah satu syarikat yang berbahaya bagi umat Islam. Saya kagum dengan Afian Makrawi itulah.
Bila dia jelas tunjuk, orang buktikan ni syarikat Kristianisasi, Afian Makrawi tinggal, tuan-tuan. Dia boleh tinggal syarikat yang mana syarikat tu bagi di sebulan lebih 200,000. Kalau dia duduk, tuan-tuan, mungkin lebih lagi. Kalau lagi ramai masuk, mungkin 300-400,000. Selagi mana syarikat tu ada, dan syarikat tu memang makin kuat. Kalau dia masih lagi dalam syarikat tu, mungkin dalam ni pendapatan dia dah 300-400,000 dah sebulan. Tapi dia boleh tinggal, tuan-tuan. Saya kagum, dia bukan ustaz. Nampak, tuan-tuan? Dia bukan ustaz. Dia orang kewangan Islam. Tapi takwa dia, tuan-tuan, takwa dia tu. Kalau kita pun, tuan-tuan, duduk di tempat dia fikir, nak berhenti ni sebulan 200,000, betul tak kan? Susah agak hati fikir. Dia boleh tinggal, tuan-tuan. Orang ni disebut ni, dia bukan kira gelaran, dia kira takwa tu. Kerana takwa tinggi, dia boleh tinggal walaupun sebulan 200,000. Seorang lah ada ustaz, tapi dalam tu ada ustaz. Orang yang ada gelaran ustaz. Ada seorang tu ustaz, imam, semangat dengan perjuangan Islam. Bagus ya, serban atas kepala, imam masjid lagi. Tapi dia orang kuat. Macam mana, tuan-tuan? Imam, mengaji pun hebat, serban tak lepas atas kepala. Kemudian apa lagi, tuan-tuan? Hebat dengan perjuangan Islam, tapi maintan duit, tuan-tuan. Walaupun orang panggil dia ustaz, orang panggil dia imam, ilmu dia banyak, serban atas kepala, takwa kurang pada orang yang lain. Sebab saya kata mulia bukan letak pada gelaran tu. Walaupun kita tak nafikan orang yang kerja sebagai menyampaikan ilmu mulia, betul tak? Orang yang kerja sebagai imam mulia. Tapi kalau dia kurang takwa, ada orang yang bukan ada gelaran tu lebih mulia pada dia. Kalau dia takwa, dia lebih mulia pada orang. Kalau dia ustaz, ilmu ada, menyampaikan ilmu. Kalau dia takwa, dia lebih mulia pada orang lain sebab dia ada ilmu, betul, dia menyampaikan ilmu. Tapi kalau dia tak ada takwa, orang yang bukan ustaz lebih mulia pada dia. Tan situ boleh nampak, tuan-tuan. Saya baru tahu yang ustaz tu, saya baru tahu. Saya agak terkejut juga. Agak terkejut, kawan saya pun agak terkejut. Sedangkan orang yang bukan ustaz boleh tinggal duit ratus ribu. Tu Nabi sebut atqahum. Sebab tu, tuan-tuan, jangan pelik. Kadang-kadang masuk surat khabar, ustaz, ustaz khabar kan suka sensasi kan. Ustaz rogol anak murid, ustaz macam ni, ustaz pecah mana, ustaz. Siapa bagi gelaran ustaz? Kita yang bagi, betul tak? Kalau kita rasa gelaran ustaz gelaran yang mulia, jangan bagi kat orang lagu tu, betul tak? Kalau kita kata gelaran ustaz sekadar orang yang menyampaikan ngajak agama, tak apa, sekadar tu je lah. Bukan sekadar orang yang bila sebut ustaz maka dialah superior, paling mulia dalam agama. No. Dalam agama atqahum, yang paling mulia ni adalah orang yang paling takwa. Tapi saya tak nafilah, biasanya orang yang ada ilmu dia bertakwa. Biasanya begitu kebiasaannya. Tapi bukan semua, ada juga yang merapu. Itu kena bagi tahu. Ada juga yang merapu ya, harunya ada. Tapi kebiasaannya orang yang ada ilmu. Sebab dalam hadis, dalam Quran sebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Biasanya ada ilmu, alim ilmu, dia lebih baik, lebih takwa berbanding orang lain biasa. Tapi ada saja, walaupun ada ilmu, dia tidak ada takwa. Jadi ingat, yang paling mulia kata Nabi adalah yang paling takwa. Apa itu takwa? Lakukan segala perintah Allah yang wajib-wajib ni dan tinggalkan segala yang haram. Itu takwa. Baik. Faqalu. Jadi kita, tuan-tuan, jadilah orang yang bertakwa. Tak perlu kita nak jadi orang yang terkenal, masyhur, betul tak? Lah ni orang nak terkenal buat benda pelik-pelik kan. Itu viral dalam minggu lepas. Baru ni minggu ni ya. Apa dia, unboxing by husband. Merapu-rapu, tuan-tuan lah ni. Unboxing by husband. Maksud dia kahwin dengan lelaki dia. Kahwin, malam pertama tu dia pakai macam pengantin lah, betul tak kan? Pakai lawa-lawa. Lepas tu suami dia buka perhiasan dia. Ada yang buka perhiasan tak buka tudung lah, buang crown lah, manik-manik lah. Sebab tu dalam bilik di pelamin, yang bini dia duduk rakam, betul tak? Laki dia tanggal buka TikTok. Apa benda kerja lah hang buat, haram hukum dia.
Sebab lagu tu dedahkan ke apa rahsia suami isteri dalam bilik pelamin pertama pula tu. Semua nak terkenal tuan-tuan, betul? Semua nak terkenal, nak followers, nak orang like, nak orang tengok, sampai dah jadi tak masuk akal tuan-tuan. Kalau di luar negara tu main TikTok ni guna pistol, betul tak? Duk main-main petembak kepala tuan-tuan. Padahal jadi ada yang duduk di tempat tinggi, duduk sonok-sonok jatuh mati. Gairah tuan-tuan, nak terkenal, nak ni, nak hebat. No, dalam Islam nak hebat tuan-tuan, bertakwa pada Allah tuan-tuan paling hebat. Doa tuan-tuan didengari, terkenal di penduduk langit, kenal tuan-tuan. Dunia ni apa orang yang kenal, betul tak? Orang kadang-kadang hari ni dia puji kita, esok lusa dia maki kita pula. Orang tuan-tuan, betul tak? Manusia memang macam tu. Kadang ada orang baik dengan kita, selang berapa lama dia lah orang yang paling meluat dengan kita. Ingat bila orang puji kita, biasa je tuan-tuan, betul tak? Boleh jadi hari ni dipuji, akan datang dikeji pula. Manusia. Apa benda lah yang kita nak harap daripada manusia? Jadilah orang yang bertakwa, harap keredaan Allah, bukan manusia. Baik tuan-tuan. Faqalu, maka kata para sahabat, bila Rasulullah kata manusia yang paling mulia adalah yang bertakwa. Faqalu laisa an hadha nas'aluk, kata para sahabat, bukan yang inilah yang kami maksudkan. Kami tak maksudkan apa, kami bukan maksudkan yang bertakwa ni, kami tahulah. Maksud dia orang yang paling mulia ni orang yang bertakwa, kami tahulah. Tapi bukan itu yang kami maksudkan. Bukan itu kami nak apa maksudkan. Kami nak maksudkan individu. Begitulah. Bukan itu yang kami maksudkan, kami nak jawapan lain lah. Kata Nabi SAW, kalau begitu, fa Yusuf Nabiullah ibnu Nabiyillah ibnu Nabiyillah ibni Khalilillah. Kata Nabi SAW, kalau macam tu mungkin hampa nak individu. Dalam dunia ni, individu mana paling mulia? Siapa paling mulia? Pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, siapa manusia yang paling mulia? Kata Nabi SAW, fa Yusuf, maka Nabi Yusuf. Kita tahu yang paling mulia Nabi SAW, betul tak? Tapi kenapa Nabi sebut Nabi Yusuf? Yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Lepas Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Lepas Nabi Musa, Nabi Isa. Lepas Nabi Isa, Nabi Nuh. Ni ulul azmi. Tapi kenapa dia sebut Yusuf? Tuan-tuan tengok, nanti dia sambung. Yusuf Nabiullah. Yusuf ni Nabi Allah lah. Yang tuan-tuan tahulah, handsome tak tahu nak kata lah. Orang perempuan tengok dia boleh potong jari tak berasa. Quran sebut kan, handsome sungguh. Ibnu Nabiyillah. Yusuf ni pula pertama dah lah handsome, betul? Lepas tu jadi menteri, kan dia jadi menteri. Dia handsome, lepas tu jadi menteri kewangan di Mesir. Ada jawatan yang bagus, menteri kewangan. Handsome tak tahu nak kata, handsome sungguh. Lepas tu pula Nabi pula. Nampak tak? Lepas tu apa lagi? Anak kepada Nabi. Tang sini Rasulullah tak ada, betul tak? Sebab ayah pada Nabi bukan Nabi. Tapi Nabi Yusuf ni ayah dia Nabi. Siapa ayah dia? Yaqub alaihi salam. Kemudian ibni Nabiyillah, anak kepada Nabi lagi. Nabi Yusuf ayah Yaqub. Yaqub anak siapa? Ishak, betul tak? Yaqub anak Ishak. Tok nek dia pun, atuk dia pun Nabi Ishak. Ishak pula ibni Khalilillah. Ishak anak kekasih Allah. Siapa Khalilillah? Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf ayah dia Yaqub. Yaqub anak Ishak. Ishak anak Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Makna dia keturunan dia tak boleh challenge. Betul tak? Dari segi keturunan ni tak ada orang boleh challenge Nabi Yusuf. Dia dah Nabi, ayah dia Nabi, tok dia Nabi, tok nek dia Nabi. Handsome pula tu, ada kaya pula tu, ada jawatan Perdana apa? Menteri Kewangan di Mesir. Jadi dalam sudut pandangan manusia, dalam semua segi lah, Yusuf lah paling mulia. Dari segi keturunan dia mulia, dari segi harta dia mulia, dari segi wajah dia mulia, dari segi apa? Pangkat pun dia Nabi, dia mulia. Jadi daripada sudut ni tak ada pada Nabi lain.
ada dekat dia seorang. Nah, itu Nabi Yusuf. Sebab manusia ni kalau tengok, kadang-kadang ada orang tengok keturunan, betul tak? Ini keturunan siapa mulia. Ada setengah orang tengok rupa pun ada. Ada orang setengah orang tengok harta pun ada. Ada setengah orang tengok pangkat pun ada. Nak tengok apa lagi tuan-tuan? Jadi Nabi Yusuf daripada segenap segi dia mulia. Baik. Sekejap tuan minum Ustaz. Batuk pula. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Yusuf alaihi salam, sikit saya cerita kat tuan-tuan. Nabi Yusuf ni tuan-tuan, kalau antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana handsome lagi tuan-tuan? Nabi Yusuf ke Nabi Muhammad tuan-tuan? Betul. Bismillah. Nabi, saya pernah sebut kat tuan-tuan, Nabi yang handsome ni ada 3. Yang paling handsome, Nabi semua handsome. Nabi semua handsome, semua suara sedap. Tapi yang paling tu ada 3. Pertama Nabi Adam alaihi salam. Pandangan yang kedua adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Pandangan yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ada dalil lah, semua ada hujah. Tapi wallahu alam, pandangan pertama kata Nabi Adam, sebab Nabi Adam satu-satunya insan yang Allah Ta'ala sebut lima khalaqtu biyadai, yang aku jadikan dia dengan kedua tanganku. Kedua tangan ni bukan maksud Allah Ta'ala ada tangan je ni, bahasa lah. Kalau saya kata kat tuan-tuan, rumah aku ni aku yang buat dengan 2 tangan aku, padahal bukan saya buat pun, saya upah orang, tapi nak cerita saya yang buat. Betul tak tuan-tuan? Faham kan? Macam kita kata kat orang lah, tak nampak pun batang hidung dia, betul tak kan? Bukan nak kata kita nak tengok batang hidung dia, nak kata dia memang tak ada lah. Boleh tak? Hang nampak tak dia? Dengan 2 mata ni aku tengok dia. Tak payahlah sebut, takkan hang tengok dengan telinga, betul tak kan? Tapi kenapa sebut lagu tu? Nak bagi tahu memang aku tengok. Itu bahasa lah. Jangan jadi kaum musyabbihah. Bila Quran kata Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam dengan 2 tangan, dia kata Allah memang ada tangan pun. Ada tangan. Cuma tak sama, habis ada tangan. Lepas tu tangan Allah tak ada belah kiri, dua-dua kanan. Oi, merapu tuan-tuan. Ini puak-puak musyabbihah, jaga-jaga ni. Bila ayat musyabbihah, semua pakai kepala dia. Dia terus, jangan jadi lagu tu. Kita faham, ayat tu memang tangan kita faham, tapi bila diitlakkan pada Allah, makna dia bukan macam kita faham. Boleh nak? Makna yang kita faham tangan ni jawarih, jarihah. Kalau bukan jariah, kena takwil qudrah ataupun mulia dan sebagainya. Kalau tak mau takwil, serah mana pada Allah. Tak ada istilah Allah Ta'ala memang ada tangan, cuma tangan tak sama. No. Nabi tak pernah sebut lagu tu. Nah, Allah Ta'ala ada anggota tangan tapi tak sama. Nabi tak pernah sebut lagu tu. Ni golongan yang terpengaruh dengan musyabbihah. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut Adam ni Allah jadikan direct. Betul tak? Kita semua Nabi daripada Adam. Semua Nabi. Makna dia seluruh kecantikan manusia, tuan-tuan tengok kat dunia ni, lawa lagu mana pun tak kira lah, orang Malaysia ke, orang Korea ke, orang Arab ke, orang putih ke, orang mana-mana lah tuan-tuan. Seluruh kecantikan manusia semua berada daripada Nabi Adam. Sebab kita daripada Nabi Adam. Takkan kita boleh overcome Nabi Adam pula. Allah jadikan direct Nabi Adam alaihi salam, lima khalaqtu biyadai, dan perintahkan pada iblis untuk sujud. Nabi Adam lah puncak kecantikan, puncak kesempurnaan. Pandangan pertama. Pandangan yang kedua, Nabi Yusuf lah yang paling handsome. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' dan Mi'raj bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam di langit yang ke-3 kan. Jumpa Nabi Yusuf alaihi salam dan Rasulullah tengok terpegun. Handsome Nabi Yusuf. Dan Nabi kata apa? Laqad u'tiya syatral hasan. Yusuf ni telah diberi separuh kecantikan. Maksud dia apa? Sebagai ulama kata maksud dia separuh kecantikan makhluk ni, seluruh manusia ni separuh kecantikan dia ada kat Nabi Yusuf alaihi salam. Lagi separuh kongsi seluruh manusia. Faham
manusia punya, kalau kita himpun seluruh kecantikan manusia lah pada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, separuh kecantikan tu Nabi Yusuf seorang pegang. Lagi separuh baki yang apa, manusia. Sekarang ni pun manusia ada 7.2 bilion sekarang ni. Ni nak kira semua zaman ni tak tahu apa trilion tuan-tuan nak sebut, kongsi separuh kecantikan. Tapi Nabi Yusuf lah paling handsome. Okey, ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, yang paling handsome adalah Nabi Muhammad SAW. Pasal hadis tadi juga. Hadis yang sama, cara istinbat tu. Sebab tu ada khilaf tuan-tuan. Kena hormat semua pandangan ulama selagi mana ada dalil yang jelas. Macam mana diistinbat? Separuh kecantikan Nabi Yusuf AS, tapi seluruh kecantikan Nabi Muhammad SAW. Boleh ya? Jadi yang mana satu betul? Tentang saya mana? Yang pasti tiga-tiga ni paling handsome. Itu yang pastilah. Tapi tuan-tuan, boleh jadilah. Boleh jadi Nabi Yusuf paling handsome, boleh jadi juga. Sebab ada hadis lain sebut, ahli syurga ni saiz badan sama dengan Nabi Adam, iaitu 60 hasta. 60 hasta tuan-tuan, lebih kurang 27 meter tuan-tuan. 27 meter tuan-tuan. Kalau 2 meter pun kita tengok dah tinggi tuan-tuan. 2 meter pun dah tinggi. 2 meter dah tinggi. Kalau 3 meter, 3 meter saya tahu. Kalau 4 meter mungkin orang nampak macam alien dah tuan-tuan. Ini kalau manusia tuan-tuan. Nabi Adam ni rupa dia kita tak pernah tengok tuan-tuan. 27 meter tinggi. Semua ahli syurga tinggi 27 meter. Lebang dada 7 hasta. Saiz postur tubuh ni bentuk ikut Nabi Adam AS. Handsome, cantiknya ahli syurga macam Nabi Yusuf AS. Ahli syurga cantik dia, handsome dia macam Nabi Yusuf AS. Kemudian yang ketiga, baiknya ahli syurga ni, hati ahli syurga ni baik dia macam Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi Muhammad tu adalah akhlak dia akhlak ahli syurga tuan-tuan. Ahli syurga akhlak dia, hati dia sebaik Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi Nabi Yusuf lah kot, dan boleh jadi Nabi Muhammad, boleh jadi Nabi Adam, wallahu alam. Kalau ada ustaz kata Nabi Adam pun boleh diterima, ada ustaz kata Nabi Yusuf boleh diterima, tapi kebanyakan di Malaysia ni saya tengok ustaz-ustaz sebut Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam, boleh jadi tuan-tuan. Cuma Nabi Muhammad paling handsome, tapi tak pernah orang tengok Nabi Muhammad ajak berzina, betul tak? Nabi Yusuf kan Zulaikha tengok dia ajak berzina kan, tarik baju Nabi Yusuf kat belakang. Waktu tu umur Nabi Yusuf 20 tahun. Nabi Yusuf kerja di istana. Zulaikha ni umur 40-an macam tu lah. Tapi Zulaikha tengok Nabi Yusuf ni dia jadi apa? Jadi hilang ingatan lah tuan-tuan. Handsome sangat. Jadi tuan-tuan, maka dia kejak Nabi Yusuf, tarik baju koyak belakang. Tak apalah tuan-tuan, pendek ceritanya dia tahulah bukan Nabi Yusuf salah kan, sebab baju koyak di belakang. Tapi Nabi Muhammad tak pernah kita dengar ada orang perempuan ajak Nabi Muhammad berzina. Sebab Nabi Muhammad manusia yang paling haibah. Haibah ni kita tengok hormat. Dia macam tu. Tidak ada walaupun satu orang sahabat, hatta Abu Jahal, Abu Lahab, hak jahat-jahat ni, tak ada seorang pun yang berani bertentangan mata dengan Rasulullah. Kalau tengok mesti tunduk. Dia aura dia tu, dia punya aura dia punya apa, kita nak panggil apa, orang tengok tu dia jadi hormat, hebat di wajah tu, sehingga jangan kata nak ajak zina, nak bertentangan mata pun hati ni jadi cuak, goyang tuan-tuan. Hatta dalam satu peperangan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika mana para sahabat tak boleh nak lawan, musuh datang banyak tanpa henti, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kami berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bila musuh tengok Rasulullah tak berani nak datang ke depan. Haibah yang ada di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu haibah tuan-tuan. Baik. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika ada apa? Ada unta mengamuk. Unta kalau mengamuk,
Dia gigit tuan-tuan. Unta. Kuda kalau mengamuk dia tendang, boleh mati tuan-tuan. Unta kalau dia langgar tuan-tuan boleh mati, dia besar. Kuda tendang tuan-tuan boleh mati. Kuda punya tendang lebih kuat daripada lembu ni tuan-tuan. Kuat tendang dia. Jadi tuan-tuan, waktu kuda dengan unta mengamuk ni, Rasulullah panggil je. Rasulullah panggil ta'al. Ta'al maksudnya hamai sini. Unta tu datang, kepala dia seret atas sana, seret atas pasir, pergi pada Nabi SAW. Nak panggung pun tak berani. Itu kata haibah. Sebab tu orang takkan berani nak ajak zina, apatah lagi tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian Yusuf Nabiullah, anak Nabi Allah, anak Nabi Allah, anak Nabi Ibrahim Khalilullah. Baik, kemudian kata para sahabat, qalu laisa an hadha nas'alu, bukannya ni juga yang kami maksudkan. Kami tahulah Yusuf itu paling mulia, tapi bukannya ni yang kami maksudkan. Dia maksud benda lain. Maka kata Nabi tahulah. Qal, kata Nabi SAW, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, adakah hampa tanya tentang tokoh-tokoh Arab? Batuk pula tuan-tuan malam ni. Bismillah. Baik, kata Nabi SAW, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, adakah tanya aku tentang tokoh-tokoh Arab? Baik, dia sebab orang Arab ni tuan-tuan, sebelum masuk Islam ada yang memang tokoh hebat. Macam Khalid Al-Walid, sebelum masuk Islam dia ni pahlawan yang hebat, tak pernah kalah. Malah dalam perang Uhud pun dia mengalahkan orang Islam. Sama juga Amr bin Al-As, sebelum masuk Islam dia juga pahlawan yang hebat dan pemimpin yang hebat. Sama juga Abu Sufyan, sebelum masuk Islam dia orang yang hebat memerintah, hebat menyusun strategi. Ramai lagi lah tuan-tuan. Sama juga ramai lagi lah tuan-tuan para sahabat yang sebelum masuk Islam mereka ni ada kepakaran masing-masing. Baik, apa kata Nabi SAW? Kemudian mereka masuk Islam. Jadi ramailah tokoh-tokoh yang hebat-hebat ni masuk Islam. Baik, kata Nabi SAW, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Kata Nabi SAW, yang terbaik di kalangan mereka fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah, maksud dia sebelum masuk Islam, yang terbaik di kalangan mereka sebelum masuk Islam, khiyaruhum fil Islam, dia jugalah yang terbaik lepas masuk Islam. Tapi syarat dia apa? Idza faqahu, syarat dia memahami agama. Apa makna dia tuan-tuan? Makna dia begini tuan-tuan. Kalau orang tu Khalid Al-Walid lah contoh, pahlawan yang hebat, bila dia masuk Islam dia juga menjadi pahlawan yang hebat untuk Islam. Walaupun Khalid Al-Walid ni antara sahabat Nabi yang paling sikit hafal Quran, tapi satu-satunya sahabat Nabi yang Nabi panggil Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Tak ada kita dengar Rasulullah gelar pada sahabat yang lain. Pada peperangan Mu'tah, orang Islam 3,000, Rasulullah hantar pergi serang Rom. Bila umat Islam datang, Rom ada 200,000 tuan-tuan. Dia seolah-olah macam Malaysia pergi serang Washington tuan-tuan. Macam tu lah tuan-tuan. Apa jadi saya tak tahu. Kalau buat lagu tu belum sampai nuklear, sampai dulu lagu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, macam tu lah hantar apa, tentera pergi serang ni. Sebab Rom dah bunuh utusan Rasulullah SAW. Jadi nak tuntut bela atas kematian utusan tu, hantar yang Rasulullah dah bagi tahu dah, 3,000 Rasulullah hantar ni pergi serang Rom. Sampai dekat Rom tu, mereka kena keliling tuan-tuan. Jadi macam semut kat tengah tuan-tuan. 3,000 keliling ni 200,000. 200,000 bukan calang-calang, lengkap dengan topi besi, baju besi, lengkap, kuda-kuda pun penuh dengan besi. Ini lengkap dengan senjata tuan-tuan. Kalah umat Islam. Bayangkan masuk 3,000 keliling 200,000. Jadi Rasulullah pesan lah. Rasulullah kata apa? Kalau pergi nanti, kalau Zaid bin Harisah syahid,
maka ganti dengan Ja'far bin Abi Talib. Rasulullah pesan lah. Kalau jatuhnya Ja'far, naik siapa? Abdullah bin Rawahah. Kemudian kalau mati juga, syahid juga Abdullah bin Rawahah, maka terpulang pada kaum muslimin. Khalid al-Walid baru masuk Islam. Masuk Islam. Dia ikut sekali, dia pahlawan, belum terkenal lagi lah. Tapi dia sebelum Islam dia memang hebat. Terkenal pahlawan yang handal. Dia juga bila dia masuk Islam, dia juga yang menolong menawan Mekah. Kan Mekah ditawan kan, Fathul Mekah. Pembukaan Mekah, antara orang yang main peranan besar untuk pembukaan kota Mekah, Khalid al-Walid. Dia kalahkan dulu member-member dia dulu yang lawan Islam, dia kalahkan Nabi. Baik. Jadi tuan-tuan, pendek ceritanya, bila perang jadi sungguh, syahid siapa dia? Zaid bin Harisah. Lepas tu naik abang Sayyidina Ali. Abang Sayyidina Ali nama Ja'far bin Abi Talib. Syahid juga Ja'far. Ja'far ni dahsyat lah, dia kena potong tangan kanan, pegang bendera warna putih ya, bendera Rasulullah warna putih, belah kiri, potong belah kiri. Buat macam mana? Orang suruh berhenti, dia tak berhenti. Sebab zaman dulu kalau bendera jatuh kira kalah, orang tinggal ya, kira kalah. Maka dia kepit kat dada dia. Kan ada baki tangan lagi, bagi tangan dia kepit, tak bagi jatuh sampai dia kena bunuh. Itu Ja'far bin Abi Talib. Syahid juga Ja'far bin Abi Talib. Naik Abdullah bin Rawahah. Naik Abdullah bin Rawahah, syahid juga. Maka mereka lantik sepakat siapa yang hebat tu kita sebut tu. Khalid pun masuk Islam. Tapi disebabkan dia ni memang hebat, memang handal. Bila dia berpakat mesyuarat semua nak lantik siapa, dia baru masuk Islam, dia handal. Dia terbaik pada zaman jahiliah untuk memerangi musuh-musuh, betul tak? Maka dia juga terbaik dalam Islam untuk membela Islam. Maka lantik dia. Maka benda ni Jibril sampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun panggil kerana kejadian ni lah. Rasulullah gelar, mereka telah melantik Saifullahil Maslul. Waktu ni mereka tengah perang ni. Rasulullah duduk Madinah. Rasulullah bagi tahu mereka telah memilih Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, sallahu alal kafir, yang Allah hunuskan ke atas orang kafir. Sebab tu Khalid al-Walid dia tak mati dibunuh, betul tak? Dia nak mati syahid, tapi dia mati atas katil. Antara hikmah dia supaya apa? Kalau dia dimati dibunuh, orang akan kata apa? Pedang Allah dah patah. Dia mati di mana? Mati pun atas katil, tuan-tuan. Khalid al-Walid. Baik. Jadi tuan-tuan, menang. Bila Khalid al-Walid naik, menang. Sahabat Nabi yang terkorban hanya 14. Rom terkorban ada 70 lebih. Khalid al-Walid dia bijak. Dia ubah strategi kan, dia ubah kedudukan tentera. Banyaklah cara dia, antaranya dia ubah tentera. Ubah kedudukan tentera, ubah, kemudian sampailah dia dapat ruang untuk membelakangkan bukit. Jadi belakang mereka bukit. Bila belakang mereka bukit, musuh tak boleh serang kat belakang. Baik, jadi tuan-tuan berjaya balik. Jadi secara moral dia, umat Islam berjaya. Boleh bunuh Rom 70, syahid 14 baik. Batuk gitu tuan-tuan. Bismillah. Alhamdulillah, tak apa, 4 minit lagi. Baik. Sama juga zaman sekarang tuan-tuan. Zaman sekarang katakanlah Cristiano Ronaldo, betul tak? Tuan-tuan kenal dia? Main bola kan? Dia terror lah main bola. Agak-agak ada tak pemain Malaysia yang terror macam dia? Agak-agak. Kalau ada, saya tak tahu nak kata. Habis tak tahu kut Semanggui ni kut ada kan. Saya lagi terror pada Ronaldo. Mana dah tahu kan. Baik, jadi tuan-tuan, kalau dia masuk Islam, maka tidak ada orang Islam yang boleh challenge dia, betul tak? Dia akan jadi, umat Islam akan idolakan dia, betul tak? Inilah pemain umat Islam yang handal, betul tak? Sebab kemahiran tu ada. Sebab tu kita nak main apa benda, dia kena ada kemahiran. Macam tuan-tuan, katakanlah tuan-tuan buat kelab bola sepak, kampung apa tuan-tuan ni? Ni kampung apa? Semua kampung tengah mana pula? Saya tak faham sangat pun dalam ni. Ni kampung Kuih Semanggui. Lepas tu kampung tengah, masuk lagi Sungai Perikan, dalam lagi Sungai Perikan dalam, betul habis ya? Ke ada lagi? Habis tu. Kampung Diu. Kampung Diu.
Tuan-tuan kampung Bukit Semenggui. Ni kira sampai mana kampung Bukit Semenggui ni? Sampai Ihya kot. Baik. Jadi tuan-tuan ni kampung Bukit Semenggui punya tim. Striker tuan-tuan fikir, kita striker ni mesti orang yang banyak berzikir dan sembahyang. Okey, kita bagi Ustaz Zainal. Sudah. Ustaz Zainal pula tak pernah main bola. Walaupun Ustaz Zainal hebat, betul tak? Hebat berzikir, boleh Tok Guru masuk tarikat Samaniyah lagi. Anak Tok Guru, betul tak kan? Zikir boleh, baca Quran sedap, semua lengkap. Tapi kalau sepak bola, saya ingat tak macam Ronaldo kot. Kalau dia tak pernah main, nampak tak? Sebab kepakaran tu. Tapi saya tak tahulah kok Ustaz Zainal Mantera, saya tak tahu tuan-tuan. Ini saya kata kalau Ustaz Zainal tak pernah main. Lepas tu goalkeeper kita bagi orang yang memang tak pernah tinggal masjid. Kita bagi kat Pak Sumut lah contoh goalkeeper. Pak Sumut memang bagus, tak pernah tinggal masjid. Tapi nak bagi goalkeeper, saya ingat mungkin kurang sesuai Pak Sumut. Coach boleh lah, tidak kan? Jadi coach. Jadi tuan-tuan, bukan makna dia orang tu kuat baca Quran, kuat berzikir, dia reti semua benda. Betul tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya, tuan-tuan pergi carilah Tok Guru pondok lagu mana lagu pun, tuan-tuan minta tolong overhaul motor Ustaz. Bukan salah Tok Guru, yang hang pergi tanya buat apa? Tanyalah bab agama, betul tak? Tanyalah bab akidah, tanyalah bab fiqh, tanyalah hukum hakam. Ni tanya macam mana nak overhaul Y suku ni, nak bagi rapat meter dia. Tok Guru kata apa benda tanya soalan ni. Nampak tak? Orang yang terbaik pada sebelum Islam, dia ni pakar IT, betul tak? Sebelum Islam dia pakar IT. Bila dia masuk Islam, kita bergantung pada dia, betul tak? Ini pakar IT, boleh bangunkan Islam. Macam tu tuan-tuan. Banyak lagi lah tuan-tuan lah. Apa benda lagi tuan-tuan? Semua benda lah tuan-tuan lah. Yang mana dia pakar sebelum masuk Islam, dia masuk Islam, dia juga terbaik. Tapi dengan syarat dia faham agama. Boleh lah. Itu makna hadis ni. Khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Saya bagi contoh akhir tuan-tuan. Lagi seminit kita. Ada seorang sahabat Nabi. Dia awal masuk Islam, antara yang terawal lah. Antara yang terawal. Dan dia sangat zuhud tuan-tuan. Kuat ibadah, sangat zuhud. Kalau kita buka kitab-kitab sufi tasawuf, nama dia mesti ada. Hebat dia. Hidup pun zuhud, sederhana, kuat ibadah. Nama dia Abu Zar Al-Ghifari. Hebat Abu Zar ni. Masuk Islam waktu di Mekah hari. Dia masuk Islam, dia mai daripada jauh cari kebenaran, dia masuk Islam. Tapi saya nak cerita je tuan-tuan. Abu Zar ni waktu di Madinah kan Islam berkembang. Bila Islam berkembang, maka Rasulullah SAW lantik sahabat menjadi gubernur, betul tak? Ada hantar Sayyidina Ali ke sana, hantar Muaz bin Jabal ke sana, ada hantar Amr bin Al-As ke sana. Rasulullah hantar utusan-utusan, hantar Muawiyah ke sana. Jadi gubernur, jadi wakil kutip zakat, jadi wakil tuan-tuan. Dan dulu tuan-tuan kena ingat zaman Rasulullah yang jadi gubernur ni bukan ada gaji pun, free. Buat kerja free semata-mata kerana Allah. Bukan macam kita kalau jadi apa, YB free ke tuan-tuan, YB kita. Free siapa nak tuan? Baik, jadi tuan-tuan, pendek ceritanya Abu Zar ni Rasulullah tak lantik dia. Pasal dia orang lama masuk Islam, orang yang zuhud, kuat ibadah. Rasulullah tak lantik dia. Macam tadi lah, kita buat kelab apa, kelab bola sepak, yang paling kuat ibadah ni imam contohnya lah. Tapi imam tak pernah main bola. Tapi imam minta, ya Rasulullah bagilah saya, tolonglah bagi jadi striker. Mungkin kita pun berat nak bagi, tuan-tuan. Abu Zar hebat dia, tapi dia dari segi pengalaman ketenteraan dia tak ada sebelum Islam. Dari segi pengalaman dia apa kita bagi menjadi pemimpin kan, menjadi pemimpin, dia pun tak ada pengalaman tu, tak ada. Macam tadilah kalau ada orang baru masuk Islam, tapi dia pakar main bola. Kita yang dah lama Islam tak boleh challenge dia. Jadi Abu Zar ni dia tanya pada Nabi SAW, kata ala tastakhlifni, kenapa tak tastakmilu ni,
Kenapa tak lantik saya? Bukan dia nak duit tuan-tuan. Sebab dia tengok Rasulullah beri kepercayaan pada sahabat ni, sahabat ni, sahabat ni, sahabat ni. Tapi tak beri pada dia. Sedangkan dia antara orang masuk Islam awal. Tak lantik ke dia apa-apa jawatan seperti mana lantik pada para sahabat lain? Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW pada Abu Zar, "Ya Abu Zar, wahai Abu Zar, innaka la dha'if." Jujurnya, sesungguhnya hang ni orang yang lemah dalam urusan ni. Bukan lemah ibadah. Dari segi ibadah Abu Zar hebat, dekat dengan Allah, kuat berzikir, zuhud. Bukan lemah sudut tu, lemah dari sudut ketenteraan, lemah dari sudut pemerintahan, lemah dari sudut menguruskan duit. Bukan ahli. Kau lemah. Wa innaha amanah. Ni jawatan-jawatannya bagi ni semua amanah, tanggungjawab. Tanggungjawab. Wastatakunu nadamatan wa apa? Yaumal qiyamah. Dan amanah-amanah ni dia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Illa man akhazaha bihaqqiha. Kecuali orang yang ambil amanah ni, dia tunaikan amanah ni. Betul tak? Barulah dia selamat di sana. Tu Rasulullah pilih. Rasulullah nampak orang yang memang boleh menunaikan amanah diberikan. Sebab tu jangan pelik kalau macam cikgu tahu sangat lah. Betul tak? Kadang-kadang walaupun kita jumpa orang yang ustaz, contohnya lah ustaz, tapi kadang-kadang dari segi kerja, cikgu kat sekolah cikgu tahulah. Betul tak kan? Mungkin dari segi kerja macam tak boleh sangat kot. Betul tak? Macam tu lah tuan-tuan, bandingan cikgu lain. Betul tak cikgu? Kadang ada kan cikgu hidup lama, cikgu lebih tahu pada saya. Kadang-kadang kita jumpa je. Bukan tak bagus, dia bagus, semua bagus. Tapi kadang-kadang nak bagi kat dia, dia tak mampu lah. Nah, dia bukan ahli dalam bidang tu. Macam saya ustaz, tapi tuan-tuan nak bagi saya ustaz jadi MC saya tak apa nak boleh ya tuan-tuan. Bagi ceramah boleh lah kot sikit. Ni nak jadi MC susah. Tak ustaz tolong baca sajak sikit. Saya mana reti baca sajak. Nampak kan? Bagilah benda lain. Boleh nak ustaz jadi wakil main bola apa? Main bola takraw. Saya nak lipat macam mana? Tengok mau bergoncang apa benda ladang apa tu. Tengoklah tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Tengok, bukanlah mana orang tu banyak zikir, oh kita boleh bagi dia semua. Sama Abu Zar, dia bukan ahli pada benda yang diminta tu. Rasulullah tak bagi. Boleh lah. Jadi yang terbaik sebelum Islam, dia masuk Islam, kemahiran dia itu tetap juga terbaik untuk membela, mengagungkan, memajukan, memertabatkan Islam. Begitulah. Okey tuan-tuan, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'ahuma tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmudan wa la matula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.